Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada pensyarah bimbingan saya iaitu Prof. Datuk Dr. Nur Zaidi binti Azman dan juga Dr. Farida binti Yunus. Saya Nur Eza binti Malik, pelajar daripada kursus Psikologi Pendidikan, ingin membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Hubungan antara pembelajaran arahan kendiri dan pelajar dewasa. Seterusnya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji tahap pembelajaran arahan kendiri dalam kalangan pelajar dewasa. Yang kedua, hubungan antara pembelajaran arahan kendiri dengan pelajar dewasa dan perbezaan tahap pembelajaran arahan kendiri mengikut demografi iaitu jantina dan program pengajian. Okey, seperti yang kita lihat di slide ini menunjukkan pernyataan masalah. Berdasarkan jurnal dan artikel yang saya temui, terdapat 3 masalah ataupun halangan yang perlu diselesaikan dalam isu ini, iaitu pembelajaran arahan kendiri dan pelajar dewasa. Yang pertama sekali, saya temui masalah nombor 1 daripada jurnal yang ditulis oleh Abar and Logan tahun 2010. Mereka menyatakan pelajar yang tidak mengadaptasi konsep pembelajaran arahan kendiri lebih cenderung untuk menghadapi kegagalan apabila menempuhi persekitaran yang sukar pada masa hadapan. Persekitaran yang sukar pada masa hadapan di sini yang dimasukkan oleh Abar dan Logan adalah, untuk menyokong kenyataan ini, saya baca jurnal sokongan daripada Arab Saudi. Sampel kajian atau koresponden kajian jurnal tersebut adalah kepada pelajar perubatan tahun pertama di Universiti Arab Saudi, di mana pelajar tersebut menghadapi kesukaran dalam aspek pembelajaran dan juga situasi yang sebenar. Sebagai contoh, sebagai seorang ahli perubatan, mereka perlu untuk mempersiapkan diri mereka daripada segi fizikal dan mental. Oleh itu, sekiranya mereka tidak mengadaptasi pembelajaran arahan kendiri ini, mereka akan mendapat kesukaran pada masa akan datang. Pernyataan masalah yang kedua adalah berkenaan dengan pelajar-pelajar kurang bermotivasi, kurang yakin atau tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mengaplikasikan pembelajaran arahan kendiri. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Tricia tahun 2016. Tricia menyebut pelajar kurang bermotivasi ini kerana tiada dorongan kepada pelajar tersebut untuk melakukan sedemikian, untuk mengadaptasikan pembelajaran arahan kendiri ini. Sebagai contoh, yang saya nak ketengahkan adalah di dalam konsep pembelajaran arahan kendiri terdapat 4 komponen. Salah satunya adalah komponen motivasi. Apabila salah satu komponen tidak ada di dalam seseorang diri pelajar itu, maka pembelajaran kendiri tidak akan boleh diadaptasikan dalam diri seseorang individu itu. Yang ketiga, terdapat segelintir pelajar yang tidak berjaya dalam pembelajaran arahan kendiri yang sebelum gagal dalam pelajarannya. Kenyataan ini juga dikeluarkan oleh Tricia pada tahun 2016. Gagal ini bermaksud, seperti yang kita tahu, ada 4 tahap peringkat pembelajaran arahan kendiri, iaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat. Untuk maklumat pensyarah, tahap keempat merupakan arahan kendiri yang betul-betul arahan kendiri, bukan seperti tahap 1 yang mana tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang mana seseorang pelajar itu masih lagi bergantung kepada pengajar ataupun pensyarah dalam pembelajaran mereka. Maknanya di sini kemungkinan sampel di dalam jurnal tersebut menunjukkan bahawa pelajar-pelajar tersebut belum lagi mencapai tahap arahan kendiri yang sebenar-benarnya, iaitu tahap keempat. Seterusnya, objektif kajian adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri pelajar dewasa. Yang kedua, untuk mengenal pasti hubungan antara pembelajaran arahan kendiri dengan pelajar dewasa. Untuk mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri pelajar dewasa dari aspek demografi iaitu jantina dan program pengajian.
Okey, yang pertama sekali, untuk menapasti tahap kesediaan pelajaran arahan kendiri pelajar dewasa ini, saya mengambil model daripada Grove tahun 1961, iaitu tahap kesediaan pelajaran arahan kendiri ada 4 tahap yang saya sebutkan tadi. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat. Okey, yang kedua, untuk menapasti hubungan antara pelajaran arahan kendiri dengan pelajar dewasa, saya di sini merujuk kepada hasil kajian nanti di mana saya nak melihat sama ada antara dua pembeli ubat ini ada menghasilkan hubungan yang positif ataupun negatif. Yang ketiga, untuk menapasti perbezaan tahap kesediaan pelajaran arahan kendiri pelajar dewasa dari aspek demografi iaitu jantina dan program pengujian. Hal ini kerana saya mengetengahkan objektif ini, hal ini kerana terdapat satu jurnal mengatakan pembelajaran arahan kendiri tiada kaitan dengan jantina. Oleh itu, saya ingin membuktikan kenyataan beliau sama ada jantina itu tiada kaitan dengan pembelajaran arahan kendiri mengikut sampel saya. Seterusnya adalah persoalan kajian. Persoalan kajian adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul apabila saya membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembelajaran arahan kendiri dan pelajar dewasa. Yang pertama, apakah tahap kesediaan pelajaran arahan kendiri pelajar dewasa? Yang kedua, adakah terdapat hubungan antara pembelajaran arahan kendiri dengan pelajar dewasa? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri pelajar dewasa dari aspek demografi iaitu jantina dan program pengajian? Seterusnya, kita bergerak kepada kajian literatur. Saya mengambil salah seorang scholar pembelajaran arahan kendiri iaitu Knowles yang memang sangat popular dengan pelajar dewasa. Knowles 1975 memberitahu ataupun menyatakan pembelajaran arahan kendiri itu ialah satu proses di mana para pelajarnya mengambil inisiatif sendiri menganalisis dan melakukan diagnosis terhadap keperluan pembelajaran, membuat rumusan secara peribadi mengenai matlamat pembelajaran yang relevan serta menapasti pendekatan terbaik bagi mencapai objektif yang ditetapkan selain mengimbas kembali pencapaian lalu yang sudah berjaya diraih. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Knowles 1975, tiga-tiga pernyataan masalah yang saya jelaskan tadi ada di dalam pernyataan ini, di mana sebagai contoh kenyataan yang dikeluarkan oleh Trisha 2016, beliau mengatakan bahawa ada segelintir pelajar yang gagal dalam pelajaran arahan kendiri yang sebelum ini. Okey, seperti yang kita dapat lihat daripada pernyataan Knowles ini, beliau menjelaskan bahawa seseorang pelajar itu perlu menapasti pendekatan yang terbaik dan bagi mencapai objektif yang ditetapkan dalam pembelajaran beliau. Seseorang pelajar itu gagal apabila mereka tidak dapat mencari alternatif atau pendekatan dalam pembelajaran mereka untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh seseorang pelajar itu. Itu salah satu contoh pernyataan masalah yang saya nak ketengahkan. Seterusnya, faktor-faktor asas pembentukan skala kesediaan pembelajaran arahan kendiri. Di sini merupakan skala yang saya jelaskan tadi, skala kesediaan pelajaran arahan kendiri yang mengandungi 4 tahap tadi. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat. Dan faktor-faktor ini juga mempengaruhi saya punya instrumen kajian saya, bermakna instrumen yang akan saya gunakan sebagai soal sedik untuk menjawab persoalan atau objektif kajian saya. Faktor pertama, terbuka terhadap peluang pembelajaran. Yang kedua, konsepkan diri belajar. Yang ketiga, inisiatif belajar. Yang keempat, penerimaan tanggungjawab terhadap pembelajaran diri sendiri. Yang kelima, suka terhadap pembelajaran. Yang keenam, kreativiti. Yang ketujuh, melihat pembelajaran sebagai aktiviti sepanjang hayat. Yang ke-8 adalah pemahaman kendiri. Untuk maklumat pensyarah, ke-8 faktor ini saya akan mengetengahkan ke-8 faktor ini di dalam
instrumen kajian saya mengikut pada tiga bahagian. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Okey, di sini merupakan komponen pembelajaran arahan kendiri, iaitu kesediaan ataupun faktor-faktor yang perlu ada ataupun elemen-elemen yang perlu ada dalam diri seseorang individu itu ataupun pelajar itu sendiri untuk mengadaptasi konsep pembelajaran arahan kendiri ini. Yang pertama, ciri-ciri peribadi seseorang pelajar itu. Yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga, kemahiran pembelajaran dan proses pembelajaran arahan kendiri. Yang keempat adalah prestasi ataupun tingkah laku seseorang pelajar itu. Seperti yang saya nyatakan tadi, salah satu masalah di dalam jurnal yang saya rujuk berkenaan dengan sesetengah pelajar itu kurang bermotivasi untuk mengadaptasikan pelajaran kendiri. Hal ini kerana salah satu komponen ini tidak ada dalam diri seseorang individu, dan sebab itu apabila kurang motivasi, seseorang pelajar itu tidak akan dapat mengadaptasikan pembelajaran arahan kendiri ini dalam pelajaran mereka. Okay. Ini adalah tahap yang saya sebutkan tadi. Saya untuk menjawab persoalan kajian saya yang pertama, saya akan merujuk model ini, iaitu tingkat 1 bergantung, tingkat 2 berminat, tingkat 3 terlibat dan tingkat 4 adalah arahan kendiri. Tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3, pelajar-pelajar ada mengadaptasikan konsep pelajaran kita, tetapi tidak sepenuhnya bergantung kepada diri mereka sendiri, tetapi masih lagi bergantung kepada pensyarah-pensyarah dalam pelajaran mereka. Okey, model Pro, Brockett dan Hemstra, saya nak ketengahkan model ini kerana untuk melihat apakah faktor yang mendorong seseorang pelajar itu mengadaptasikan proses pembelajaran arahan kendiri ini. Model Pro ini akan sama, hampir sama dengan komponen pelajaran kendiri yang saya terangkan tadi. Ada motivasi, ciri-ciri pelajar, tahap tingkah laku ataupun tahap kendiri seorang pelajar itu. Model Pro ini lebih detailskan lagi, iaitu merujuk pada tanggungjawab peribadi seorang pelajar itu, ciri-ciri pelajar, arahan kendiri dalam pelajaran dan ciri-ciri transaksi antara pengajar dan pelajaran, lebih details. Maknanya di sini model Pro, Brockett dan Hemstra ini merujuk pada dua aspek, iaitu pengajar dan juga pelajar. Okey, untuk pelajar dewasa, saya mengambil salah seorang saja, iaitu Nose lagi untuk membincangkan apa itu pelajar dewasa. Pelajar dewasa secara semajadi mengalami proses ke arah memiliki autonomi dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seperti yang kita tahu, pelajar dewasa merupakan seorang individu yang telah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak perkara yang mereka telah lalui. Jadi, untuk mengadaptasikan pelajaran arahan kendiri ini tidak akan memberi masalah kepada pelajar dewasa itu. Okey, ini adalah kerangka konsep kajian saya. Boleh ubah independent variable saya ada 4, itu tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Tahap 1 bergantung, tahap 2 berminat, tahap 3 terlibat dan tahap 4 adalah arahan kendiri. Dan independent variables ini akan memberi kesan kepada saya punya dependent variable, iaitu pelajar dewasa itu sendiri. Okey, hipotesis kajian, saya mengetengahkan 3 hipotesis kajian, iaitu jika pelajar mencapai tahap 4 kesediaan pembelajaran arahan kendiri, maka pelajar dewasa telah sepenuhnya mempraktikkan pembelajaran arahan kendiri dalam pembelajaran mereka. Kajian yang kedua, kajian menunjukkan terdapat hubungan antara pembelajaran arahan kendiri dan pelajar dewasa. Yang ketiga adalah tidak terdapat perbezaan antara tahap kesediaan pembelajaran arahan kendiri pelajar dewasa dari aspek demografi, iaitu jantina dan program pengajian. Okey, hipotesis merupakan jangkaan awal pengkaji untuk jangkaan awal pengkaji terhadap hasil kajian. Dan hasil kajian
Dan hipotesis ini tidak semestinya betul ataupun salah, dan sekiranya betul kita boleh terima hipotesis itu, dan sekiranya salah kita akan reject hipotesis itu.